Assalamualaikum semua, saya Zul Hakim bin Mujahri selaku penyampai bertugas pada kali ini akan berkongsi kepada semua bagaimana pengintegrasian elemen pendidikan kewangan dalam matajaran pendidikan Islam menengah atas KSSM. Elemen pendidikan kewangan merupakan elemen yang penting dalam mencapai objektif muamalat di dalam Islam. Murid perlu menyedari dan mempelajari kepentingan pengurusan kewangan mengikut landasan syarak. Justru, di sini saya akan menerangkan bagaimana rakan guru boleh mengimplementasikan elemen pendidikan kewangan di dalam beberapa contoh tajuk dalam subjek pendidikan Islam yang terpilih. Saya berharap rakan guru bersedia dengan persembahan yang bakal dikongsikan kepada semua. Adakah anda tahu bagaimanakah menerapkan elemen pendidikan kewangan dalam subjek pendidikan Islam? Kali ini saya akan menunjukkan cara bagaimana kita boleh mengimplementasikan elemen pendidikan kewangan dalam tajuk perkahwinan dengan merujuk standard kandungan 4.26 dan standard pembelajaran 426.3. Berdasarkan DSKP dan buku teks di muka surat 100, elemen kewangan sangat berkait rapat dan relevan dengan tajuk perkahwinan ini. Rakan guru boleh menerapkan kepentingan keuangan sebagai persediaan pasangan sebelum melangkah ke alam perkahwinan dan menghubung kaitkannya dalam konteks hukum. Seperti contoh, bagi pasangan yang tidak mempunyai kemampuan untuk menyediakan nafkah, perkahwinan tersebut akan jatuh makruh atau haram. Guru-guru boleh mengingatkan murid agar membuat tabungan dan simpanan mulai sekarang sebagai persediaan mereka menempuhi alam rumah tangga yang bakal dibina kelak. Guru-guru juga boleh atau perlu mengingatkan murid jangkaan perbelanjaan pengurusan perkahwinan yang bakal mereka tempuhi nanti. Guru boleh meminta murid membuat pengiraan bajet perbelanjaan perkahwinan. Seperti contoh, ketika meresik, mereka perlu membeli cincin tanda. Ketika majlis bertunang pula, pasangan perlu membeli cincin tunang, menyediakan jamuan dan membeli barangan hantaran. Dan ketika majlis walimatul urus pula, beberapa bajet perlu difikirkan iaitu bayaran mahar, penyediaan jamuan, kos pelamin, baju pengantin dan sebagainya. Rakan guru boleh meminta murid membuat peta minda berkaitan pelan persediaan kewangan yang perlu mereka rancang bermula tingkatan 5 hinggalah mereka melangkah ke alam perkahwinan nanti. Rakan guru perlu menghubung kaitkannya persediaan kewangan pasangan dengan hukum-hukum perkahwinan yang dipelajari. Rakan guru perlu mendidik murid agar tidak menggalakkan mereka berhutang, membuat pinjaman alung, menggunakan kad kredit dengan sewenang-wenangnya dan sebagainya. Rakan guru juga perlu mengingatkan murid agar bijak menguruskan dan membuat perancangan kewangan yang bakal mereka tempuhi nanti. Bertemu kembali, kini dengan merujuk standard kandungan 2.9, konsep berdikari pula. Sekarang saya akan menerangkan bagaimana rakan guru boleh menerapkan elemen pendidikan kewangan di dalam tajuk ini pula. Dalam tajuk ini, rakan guru boleh menerapkan elemen pendidikan kewangan dengan menjalankan analisis bagaimana perubahan yang berlaku ke atas pekerjaan dan kehidupan peribadi serta bagaimana ia boleh mempengaruhi keputusan kewangan murid. Guru-guru boleh membimbing murid untuk membuat keputusan sendiri dalam membuat persediaan dan perancangan kerjaya yang sesuai seperti mana yang murid pelajari dalam konsep berdikari ini. Hasil daripada kerjaya yang murid pilih ini akan memberikan impak kepada konteks pendapatan yang bakal mereka terima nanti. Rakan guru perlu membimbing murid agar bijak mengatur kehidupan untuk memilih kerjaya yang akan memberi kesan kepada pendapatan upah, gaji dan perusahawanan yang bakal dilaksanakan nanti. Justru, rakan guru perlu memberi rangsangan kepada murid untuk memilih kerjaya yang akhirnya akan memberi kesan dalam sumber pendapatan mereka. Dicadangkan kepada rakan guru juga untuk mengingatkan murid agar membebaskan diri daripada bergantung kepada pihak lain seperti ibu bapa dan ahli keluarga dari konteks kewangan dengan bekerja sendiri atau menjadi seorang usahawan.
apabila mereka mendapat sejumlah pendapatan, murid akan belajar mengurus kewangan mereka sendiri. Berdasarkan tajuk ini, rakan guru boleh menjalankan aktiviti pembelajaran abad ke-21 dalam kelas dengan membuat pelan kerjaya masing-masing. Pelan kerjaya ini akan menggalakkan murid untuk menyusun tindakan-tindakan dan memilih kerjaya yang mereka akan impikan. Rakan guru juga boleh menasihati murid agar bijak mengurus kewangan dengan menyimpan lebihan duit saku daripada ibu bapa dan berusaha menambahkan simpanan sendiri seperti yang dirancang dalam pelan kerjaya yang perlu atau yang baru dibincangkan tadi. Dengan ini, murid dapat berdikari dan membantu meringankan beban ibu bapa apabila mereka tamat persekolahan kelak. Aktiviti lain yang boleh guru laksanakan bersama-sama murid ialah sumbang saran dalam menyenaraikan peluang keusahawanan yang boleh mereka terokai. Keusahawanan merupakan alangkah berdikari yang terbaik dalam pembinaan kerjaya pada masa hadapan. Guru-guru boleh memberikan contoh-contoh tokoh usahawan Muslim yang terlibat dalam bidang keusahawanan sebagai teladan kepada murid. Rakan guru juga boleh melaksanakan hari usahawan di dalam kelas masing-masing di mana murid akan menjual barang-barang yang sesuai yang boleh didapati di rumah masing-masing. Daripada aktiviti ini, rakan guru akan memberi peneguhan daripada aspek kewangan yang mereka urus hasil daripada transaksi jualan yang dilaksanakan di dalam kelas. Rakan guru boleh mengingatkan murid berdasarkan mafhum hadis Rasulullah SAW yang banyak berkaitan dengan galakan berdikari, keusahawanan dan perniagaan. Saya berharap rakan guru mendapat idea bagaimana menerapkan elemen pendidikan kewangan di dalam tajuk ini. Kali ini saya akan berkongsi kepada rakan guru contoh penerapan elemen pendidikan kewangan dalam tajuk haji dan umrah pula. Teruskan bersama saya. Rakan guru semua, adalah menjadi tugas kita agar pastikan isi kandungan dapat dikuasai oleh murid dengan berkesan menggunakan pedagogi yang terbaik. Penerapan elemen pendidikan kewangan dalam tajuk ini amat relevan dan signifikan dan perlu sebagai guru mengambil peluang ini dalam mendidik murid mengurus kewangan sebagai persediaan mereka untuk menunaikan haji dan umrah. Rakan guru semua, pengurusan kewangan ini amat berkait rapat dalam hukum wajib menunaikan haji dan umrah. Salah satu hukum wajib haji dan umrah ialah istita'ah. Seperti yang kita maklum, istita'ah atau berkemampuan dalam kewangan adalah salah satu syarat utama haji dan umrah. Kita perlu menekankan aspek persediaan perbelanjaan yang perlu disediakan oleh bakal jemaah haji. Guru-guru boleh membawa keratan akhbar atau brosur berkaitan perbelanjaan jemaah haji di Tanah Suci nanti. Berdasarkan nilai perbelanjaan tersebut, rakan guru boleh menasihati murid agar mereka bersiap sedia dan mengetahui kepentingan pengurusan tabungan duit sejak awal lagi. Guru-guru sekalian, aspek berkemampuan dalam perbelanjaan pergi dan balik serta peruntukan nafkah kepada keluarga yang ditinggalkan menjadi isi penting dalam subtopik tajuk ini. Justru, guru perlu mengingatkan murid agar bersiap sedia daripada aspek tabungan, amalan berjimat cermat, perbelanjaan berhemah dan penambahan pendapatan yang perlu diambil berat oleh murid. Justru, guru boleh meminta murid menjalankan beberapa aktiviti penyediaan senarai semak persediaan haji dan umrah. Dan guru semua boleh juga menyenaraikan tindakan yang perlu dilakukan oleh murid sebelum menunaikan haji seperti menyediakan tabungan, membuka akaun di tabung haji, mendaftar haji dengan minimum sebanyak RM1,300 di dalam akaun, membuat simpanan tetap, mengikuti kursus haji, menyediakan bajet keperluan haji dan sebagainya. Rakan guru semua, antara aktiviti lain yang dapat dilaksanakan oleh guru dalam menekankan elemen pendidikan kewangan ialah meminta murid membuat tabungan sasaran bermula tingkatan 4. Aktiviti ini boleh dilaksanakan secara individu atau berkumpulan.
Guru-guru boleh meminta murid membuat tabungan bersasar dalam setiap duit lebihan atau setiap duit yang diterima oleh murid, seperti duit raya atau lebihan wang saku mereka. Tabungan sasaran ini merujuk kepada jumlah sasaran simpanan pada setiap tempoh sasaran seperti secara mingguan atau bulanan. Sasaran ini perlu dicapai dalam memenuhi kos perbelanjaan dan andaian kerjaya yang bakal dipilih nanti. Seperti contoh, pada setiap minggu, murid perlu menabung sebanyak RM2 daripada lebihan wang saku mereka dan ini menjadikan tabungan RM8 pada setiap bulan. Setelah itu, guru boleh meminta murid untuk membentangkan target tabungan yang mereka telah buat. Guru boleh meneguhkan murid dengan peribahasa sikit-sikit lama-lama menjadi bukit. Rakan guru sekalian, melalui tajuk ini juga, kita boleh menggalakkan murid untuk membuka akaun tabung haji. Rakan guru boleh meminta murid untuk melayari laman web tabung haji untuk mendapatkan maklumat lanjut berkaitan haji dan umrah. Rakan guru sekalian, sebagai rumusan kepada murid, kita boleh menyatakan kepada mereka agar membuat tabungan dan simpanan bagi menjamin kewangan dan kekayaan pada masa hadapan. Dan mereka perlu meningkatkan kemahiran untuk merancang dan mengurus wang secara berhemah. Rakan guru semua, ini adalah salah satu contoh pengintegrasian elemen pendidikan kewangan dalam mata pelajaran pendidikan Islam, khususnya menengah atas KSSM. Semoga panduan PDP yang telah saya bawakan tadi dapat memberi panduan dan contoh kepada rakan guru dalam mengimplementasikan di dalam kelas masing-masing. Semua berjumpa lagi dalam episod akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berkongsi kepada rakan guru contoh penerapan elemen pendidikan kewangan dalam tajuk haji dan umrah pula. Teruskan bersama saya.